Assalamualaikum, saya Muhammad Syarul Akmal. Hari ini saya akan memberi sedikit pendahuluan tentang apa yang kami akan bincangkan dalam video ini. Okay. Pengenalan kepada hiburan. Hiburan merupakan satu fitrah yang disukai oleh semua manusia. Semua orang menginginkan hiburan untuk menghiburkan hati mereka. Namun adakah mereka memanfaatkan sepenuhnya hiburan tersebut untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau menyalahgunakan hiburan tersebut untuk perkara-perkara maksiat? Okey, baik. Takrif hiburan dalam Islam. Dalam bahasa Arab yang disebut Allah, iaitu semua perkara yang melekakan manusia daripada pelbagai gangguan pemikiran, masalah dan gangguan tidur mereka. Hiburan juga tidak mempunyai hakikat yang sabit, seperti bermain, jenaka, bersembang malam, menyanyi dan sebagainya. Baiklah, seterusnya ialah hukuman hiburan dalam Islam yang adalah seperti berikut, iaitu hiburan yang tidak memberi apa-apa kesan yang buruk atau baik. Lepas tu hiburan yang memberi kesan buruk, dan hiburan yang memberi kebaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hakimi ingin membincangkan faktor-faktor hiburan melampau di kalangan remaja sekarang ini. Okey, tidak dapat dinafikan lagi media massa merupakan penyumbang faktor utama kepada keruntuhan moral di kalangan remaja sekarang ini. Program-program televisyen khasnya lebih mementingkan hiburan daripada maklumat. Selain itu, tayangan-tayangan filem barat dan Hindustan contohnya telah menolak unsur-unsur ketimurah bagi dalam jiwa masyarakat. Lucu hanyalah sebagai halwa mata bagi mereka. Jadi apabila filem tersebut dipertontonkan, sudah tentu golongan remaja akan meniru gaya hidup orang barat. Natijah wujudlah budaya punk bertindik di telinga kiri bagi lelaki, seks bebas, dan lebih dahsyat lagi, pembuangan bayi yang semakin berleluasa. Di samping itu, konsert penyanyi dari negara barat yang ditayangkan turut membawa impak buruk. Contohnya yang berlaku di konsert iaitu perempuan Islam yang dipeluk oleh penyanyi Korea. Kesan-kesan hiburan melampau. Yang pertama, menimbulkan perkara negatif. Hiburan melampau juga dapat menyumbang
pelbagai perkara negatif. Contohnya, pergaulan bebas. Perkara ini sudah menjadi perkara kebiasaan bagi remaja masa kini. Misalnya, remaja lelaki bergaul dengan remaja perempuan di tempat yang gelap dan boleh mendatangkan kecurigaan. Yang kedua, mencemari nilai-nilai murni, kesopanan dan kesusilaan. Masyarakat kini hilang sifat berbudi bahasa terhadap masyarakat lain seperti warga tua kerana mereka mencari kepuasan dengan melakukan apa-apa jua tindakan yang boleh menyeronokkan diri mereka tanpa menghiraukan larangan agama, adat dan teguran masyarakat sekeliling. Yang terakhir, merugikan wang. Seseorang individu akan kehabisan wang ringgit jika tidak bijak untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Mungkin ramai di kalangan kita suka pergi ke pusat hiburan untuk melupakan masalah yang dihadap dengan mengeluarkan wang yang besar. Tetapi persoalan di sini, adakah masalah itu dapat diselesaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Safwan bin Muhammad Yusri. Nombor metrik 10 DKM 18F1501. Okey, saya ingin meneruskan pembentangan tentang langkah-langkah untuk menangani hiburan melampau pada masa kini. Okey, poin yang pertama di sini, jawapan saya adalah ibu bapa berperanan dalam memberi perhatian dalam mendidik anak-anak dan juga mencurahkan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anak. Bagi mereka, bak kata patah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kerana anak-anak ini perlu diberi didikan agama yang baik agar tidak cenderung untuk melakukan hiburan yang melampau ini. Contohnya pergi ke konsert, membuang masa, berhibur. Okey, seterusnya, ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka serta sentiasa meluangkan masa untuk mengelak anak mereka daripada terjerumus dalam keancaman maksiat ini. Okey, selain itu, menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak dengan memberikan keyakinan, keberanian mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan dalam diri mereka. Okey, hal ini kita dapat membuatkan anak-anak kita tidak terjerumus kepada konsert hiburan melampau. Okey, kita dapat pantau anak-anak kita. Okey, seterusnya, mereka juga perlu meningkatkan perhayatan terhadap didikan agama, nilai-nilai murni, secara motivasi, melatih anak-anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, menunjukkan kepribadian yang mulia, amanah. Okey, ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak-anak. Okey, poin yang seterusnya, untuk langkah-langkah menangani hiburan melampau ini, berkawan dengan kawan yang rapat, iaitu dapat membantu dalam pelajaran dan mengajak kepada kebaikan serta positif dalam memikirkan kehidupan seharian, arus pemodenan, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam mengurangkan masalah hiburan melampau dari terus berleluasa. Ibu bapa ni juga memainkan peranan penting dan memberikan penekanan dalam aspek keagamaan untuk mendidik anak-anak supaya tidak terjerumus dalam hiburan melampau. Ibu bapa juga harus memberikan kasih sayang yang secukupnya agar anak-anak ini tidak terasa disisihkan dan tidak mementingkan sahaja dari segi kerja sahaja. Okey, poin yang ketiga yang saya nak kongsikan ni, ibu bapa penguatkuasaan. Okey, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak institusi perlu dipergiatkan dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar dari pergaulan antara satu sama lain. Okey, kalau macam penguatkuasaan undang-undang ni, dapatlah kita menghindarkan pelajar itu daripada menyedari pelajar itu daripada hiburan melampau. Kira dapat daripada sudut keagamaan lah, memberi penilaian, nilai-nilai murni, menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka supaya mereka tidak terjerumus dalam hiburan melampau. Okey, seterusnya,
remaja harus mendengar muzik dan menggunakan media sosial ke arah kebaikan. Yang selain itu, kerajaan perlu menghadkan penggunaan laman sesawan yang tidak wajar ditonton oleh remaja seperti K-pop pada masa kini kan. K-pop selalunya memang remaja kini sungguh taksub kepada K-pop. Ini juga melalaikan individu pada masa kini. Dengan hiburan-hiburan yang melampau ini, mereka kurang macam untuk melakukan kebaikan seperti sembahyang, selawat ke atas Nabi, mereka kurang. Okey, itu saja daripada saya yang menerangkan tentang langkah-langkah menangani hiburan melampau ini. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashrul Kahiri bin Fadli. Saya akan membincangkan tentang rumusan. Biasanya remaja adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur belasan tahun. Secara amnya, golongan remaja berumur antara 11 hingga 19 tahun. Jika kita perasan, dalam lingkungan umur inilah ramai remaja kita yang menghadapi pelbagai masalah. Remaja kini bukanlah golongan yang pandai berdikari seperti remaja zaman dahulu. Malahan mereka seperti bayi yang perlu dijaga seperti menatang minyak yang penuh. Kini negara kita mengalami pelbagai masalah yang melibatkan golongan remaja. Bahkan isu ini sudah menjadi perkara biasa bagi masyarakat negara kita. Mereka sering berpendapat bahawa masalah atau gejala sosial dalam golongan remaja adalah normal bagi umur mereka yang sedang meningkat naik. Rata-rata kita dapat melihat gejala sosial yang berlaku di seluruh negara adalah dalam kalangan anak muda remaja. Dalam ini, ibu bapa perlu memainkan peranan yang tinggi dalam mendidik anak-anak mereka supaya menjadi generasi yang berguna pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.